Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Amalan yang ke-20 ataupun doa yang ke-20 yang terkandung pada muka surat 20 dan 21 dan hadisnya pada muka surat 162 daripada Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfari, ketua kepada istighfar, penghulu kepada istighfar ataupun pemimpin kepada istighfar. Istighfar yang nombor 1 sekali ialah kamu baca Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhanku, hanya engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya engkau, wa ana abduk, dan daku hanyalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan daku berusaha untuk menunaikan janji kepadamu sedaya upayaku. Aku berusaha menunaikan janjiku kepadamu dan mendapatkan janji baikmu kepadaku sedaya upayaku. Bila kita janji, ketika Allah bertanya kepada kita sebelum kita dilahirkan semenjak di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, bahkan ya engkaulah Tuhanku. Kita berjanji kita ni hamba Allah, Allah tu Tuhan kita, maka laksanakan kehambaan yang telah kita janjikan itu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu dari kejahatan segala yang aku telah lakukan. Ma ni maksudnya segala sesuatu yang telah kita lakukan. Sebelum ni kita pernah buat jahat, saya minta lindung jangan bagi saya ulang kejahatan yang saya buat sebelum ni. Mungkin kejahatan saya dulu ni berbohong, mungkin berfitnah, mungkin melakukan dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan. Mungkin kejahatan saya dulu sombong, angkuh, hasad, dengki. Mungkin kejahatan saya dulu kedekut, bakhil dan sebagainya. Mungkin kejahatan dulu dosa besar, mungkin dosa kecil, mungkin dosa zahir, mungkin dosa batin. Segala benda jahat yang pernah saya lakukan, saya minta Allah lindung saya agar tidak mengulangi kejahatan itu. Itu maksud a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang telah aku lakukan. Abu'u laka, abu'u makna saya mengaku. Laka bagimu, saya mengaku kepada engkau, itu abu'u laka. Bini'matika alayya, dengan nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Abu'u, saya mengaku, laka bagimu, bini'matika, dengan nikmatmu, alayya, ke atasku. Aku mengaku terhadap segala nikmat yang engkau berikan kepadaku.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat mata yang tidak buta, telinga yang tidak pekak, mulut yang tidak bisu, kaki tangan yang tidak lumpuh, akal yang tidak gila, akal yang tidak bodoh, akal yang waras, akal yang cerdik, nikmat duit, nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat keluarga, nikmat kawan, nikmat jiran, nikmat boleh bernafas setiap saat, macam-macam nikmat, sehingga Allah memberitahu mustahil kamu boleh bilang nikmat itu. Kalau kamu nak bilang, tak akan dapat dibilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu semua nak bilang nikmat Allah, mustahil kamu boleh bilang. Kerana terlalu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang besar yang Allah bagi, yaitu iman dan Islam, tidak ada tandingan. Sehingga di Fatani, di pondok satu Fatani di Petani ataupun di Indonesia, orang baca lepas sembahyang, Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala pujian hanya tertentu bagi Allah. Ala ni'matil iman wal Islam, di atas nikmat iman dan Islam yang bagi kat saya ni. Wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-duanya merupakan sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima min ni'mah, dan cukuplah dengan keduanya itu daripada nikmat. Kalau dapat dua nikmat tu, nikmat lain tak apa dapat pun tak rugi mana. Tapi kalau dapat hal lain, dua-dua tu tak dapat, paling rugi. Wa kafa bihima min ni'mah, cukuplah keduanya itu sebagai nikmat yang cukup berharga yang Allah bagi kat kita. Di samping nikmat kesihatan, setelah kita dapat yakin dan iman, nikmat yang kedua nikmat kesihatan. Tidak ada diberikan kepada seseorang satu pemberian setelah diberikan keyakinan itu yang lebih besar daripada diberikan sihat wal afiat. Hadis Imam Tirmizi kata sedemikian. Supaya kita dah dapat iman dan Islam, kita minta setiap hari nikmat kesihatan itu. Jangan tak minta. Dan memang kita duk minta pun, walaupun kita mungkin tak sedar kata kita minta. Seperti yang kita baca dalam duduk antara dua sujud, wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, berikan sihat wal afiat kepada saya. Berikan kesihatan yang baik kepada saya, zahir dan batin. Lepas tu, doa qunut. Wa'afini fi man afait. Berikan kesihatan kepada saya beserta dengan orang yang engkau sihatkan. Dua-dua tu kita minta kesihatan. Sihat wal afiat. Nikmat yang kedua. Nikmat pertama, nikmat iman dan Islam. Nikmat kedua, nikmat kesihatan. Ada satu kitab nama dia Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Dia senaraikan lagi nikmat yang ketiga, nikmat beramal dengan tuntutan iman dan Islam. Kita dah Islam, alhamdulillah, kita boleh beramal dengan kehendak Islam dan iman. Itu juga nikmat yang perlu kita pohon dan cari dan usahakan. Dah mengucap bagus dah, tuntutan kepada mengucap sembahyang 5 waktu, kita boleh sembahyang 5 waktu. Kita boleh puasa bulan Ramadan. Kita boleh jaga mulut tak bercakap bohong. Kita boleh jaga telinga tak dengar dosa. Kita boleh jaga mata tak lihat yang terlarang. Kita boleh duduk dalam taat, elak daripada maksiat. Kita duduk dalam nikmat beramal dengan tuntutan iman dan Islam. Beramal dengan tuntutan ilmu yang betul yang datang daripada Islam. Di samping nikmat masa, sehingga Allah bersumpah dalam Quran dengan banyak sekali sumpah tentang masa. Wadduha, demi duha. Duha masa, waktu duha. Waktu kita duduklah ni, waktu duha.
Wal asri, demi asar. Ataupun diterjemah demi masak. Wal laili idza saja, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Allah sumpah demi siang, demi malam, demi pagi duha, demi subuh. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh. Allah sumpah dengan makhluk yang membezakan antara masa siang dan malam. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahar. Allah sumpah dengan masa dalam banyak ayat nak menyedarkan kepada kita pentingnya perkataan yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah bersumpah wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Besarnya manfaat buah tin dan buah zaitun, sehingga Allah bersumpah dengan dua buah itu kerana dia memberi manfaat di sudut kesihatan dalam bab-bab tertentu. Jadi bila Allah sumpah dalam sesuatu ayat, menunjukkan kepada perkataan yang disumpahkan itu adalah perkataan yang luar biasa, dia punya ketinggian dia. Seperti Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun, buah tin dengan buah zaitun. Wa turi sinin, bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini, negeri yang aman ini, negeri Mekah. Mula sumpah dengan tin dengan zaitun. Tin dengan zaitun ni banyak tumbuh di Palestin, banyak tumbuh di kawasan Tursina. Buah zaitun yang banyak, yang terkenal, yang tumbuh di kawasan Syam, kawasan Syria. Bahkan dalam kawasan Tursina, Quran kata wasyajaratan takhruju min turi sayna'a tanbutu bid-duhni wa sibghin lil akilin. Satu pokok yang tumbuh di kawasan Tursina yang mengeluarkan minyak, dia pula menjadi penambah perisa kepada makanan. Pasal apa jadi penambah perisa kepada makanan? Orang Arab jadikan jeruk zaitun tu makanan yang diregukan dengan roti dia, Pak. Kalau Arab Mesir, dia cicah roti dengan kacang puih. Kita kacang puih jumpa pasal malam pun tak mau makan lah. Sebab kita bukan makanan kita, angin. Awak tak makan kacang puih? Angin. Arab, lauk dia apa kacang puih? Arab Mesir lah. Roti cicah dengan kacang puih. Dia rebus kacang puih tu, dia lenyek-lenyek. Dia buh cabai, rebus cabai sikit, dia buh garam sikit, dia buh asal limau, bawang, dia buh minyak zaitun. Itulah lauk bagi orang Arab. Arab Mesir, bukan Arab Yaman. Arab Yaman lain, Arab Mekah lain. Arab Mesir, nasi mereka roti, lauk mereka kacang puih. Di samping kacang puih itu akan ada sejenis makanan yang disebut sebagai mukhallal. Mukhallal ni bahasa kita kata jeruk. Jeruk apa? Jeruk buah zaitun, jeruk buah ubi carrot, jeruk timun, dia potong-potong dia buat jeruk. Ada jual di sini. Tapi buah zaitun dia satu balang, satu botol khas. Buah zaitun pula ada dua warna, warna hitam, warna hijau. Yang warna hitam tu tawak, yang warna hijau tu pahit. Orang yang tak pernah makan buah zaitun, nak belajar makan buah zaitun, jangan makan yang hijau. Bola mulut terkeluar terus. Pasal masam pahit jeruk dia. Jeruk zaitun disebut dalam Quran, tambutu bid-duhn wa sibghin lil akilin. Dia satu celupan, satu penambah perisa kepada orang yang makan. Kita kalau tak pernah makan buah zaitun, jeruk zaitun, orang suar tengok jeruk zaitun, hak orang beli di Mekah balik umrah, balik haji. Ataupun kita pergi beli di kedai makanan sunnah di sini, kedai kurma, ada minyak zaitun, ada madu lebah, ada gam Arab, ada za'faran, saffron, dan ada di situ
Jeruk zaitun. Kita ambil buah sebiji dalam mulut terkeluar terus. Siapa? Pahit, masin semua ada. Masam, masin, pahit. Tak boleh makan. Aku tak lalulah buah zaitun. Ustaz tu duk cerita. Kata mereka makan. Padahal kalau nak banding dengan jeruk petai, jauh lebih baik jeruk zaitun daripada jeruk petai. Jeruk petai kita makan buat taqdiyah. Jeruk zaitun kita tak mau rasa. Sedangkan dia disebut dalam Al-Quran. Disumpah oleh Allah dalam surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Surah At-Tin dia panggil. Jadi buah zaitun ni disebut sebagai satu pokok yang tumbuh di kawasan Tursina. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa. Tambutu bid-duhni, ia membesar, ia tumbuh dengan membawa minyak. Pokok itu ada minyak. Pokok zaitun dia mengeluarkan minyak zaitun. Bahkan ulama buat kajian, pakar perubatan buat kajian bahawasanya segala yang datang daripada pokok zaitun adalah menjadi ubat kerana ia disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah dalam surah An-Nur sebagai pokok yang diberkati. Pokok yang diberkati maksudnya pokok yang banyak kebaikan dia. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Yuqadu, pelita itu dinyalakan, min syajaratin mubarakatin, daripada pokok yang diberkati, zaitunatin, pokok zaitun. Jadi apabila Allah sumpah, maka bukan calang-calang perkataan itu disumpahkan main-main. Ulama buat kajian ada kehebatan. Termasuk masa yang Allah sumpah. Kerana banyak orang buang masa. Sehingga kan dalam hadis Bukhari Allah berfirman, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dipersia-siakan oleh orang ramai. Kathirun minan nas, mana ramai orang sia-siakan dua nikmat itu. Yang pertama sihat, yang kedua masa lapang. Masa sihat dia tak pergi masjid, masa sakit baru nak pergi masjid. Masa lapang dia tak beribadat, masa sibuk baru teringat nak ibadat. Boleh gagah daripada sibuk pun tak ibadat, lapang pun tak pergi masjid, tak pergi mengaji. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Fa idza faraghta, bila kamu lapang, fansab, pulunlah kamu. Berpenatlah kamu. Untuk apa? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan kamu hendaklah kamu berminat untuk menuju kepadanya. Dua ayat tu cerita bila kita dah lapang, dulu kita kerja sampai umur 55, sampai umur 60, sampai pencen. Lah kita sudah pencen, tak ada pergi kerja. Dulu kita tak pergi kerja, bos kita marah. Lah kalau kita pergi kerja tempat tu, bos kita marah balik. Kita jadi cikgu, tak pergi kerja, guru besar marah, pengetua marah, tuan sekolah. Kita sudah pencen, nak pergi kerja, guru besar marah balik. Hang pencen dah, dah mai sini orang. Kalau kita pergi juga, mesti kita nyanyuk lah. Pasal kita dah tak perlu kerja. Tapi gaji dapat macam cikgu dulu. Cikgu dulu sebulan 3,000, pencen sebulan 1,500. Maka gaji kita sudah dapat disebabkan kita sudah menanam hasil ketika kita kerja. Maka tinggal duit kita dapat berbaki, tak kena pergi kerja. Hari itu kena pergi sekolah daripada pagi sampai tengah hari. Dulu kena pergi pejabat daripada pukul 7 pagi keluar rumah sampai 7 malam sampai rumah. Ada seorang cikgu tu dia kata, saya ni perempuan, saya ni anak sekolah saya urus, balik sekolah pun saya ambil, laki saya kerja pejabat, laki saya keluar gelap, balik gelap, keluar tak terbit matahari lagi, pasal kerja pejabat jauh, duduk ala ustaz kerja belah kalau Ketir mana tu, kena keluar pukul 7 pagi, balik 7 petang.
Jadi siang saya urusan anak semua saya. Bila mai cuti sekolah, kena ganti balik teruk saya tu. Laki saya hantarlah pergi melancong. Melancong ke mana? Siam. Ikut rombongan. Ikut rombongan pergi Siam, ikut rombongan pergi Indonesia. Tu cerita sebelum Covid lah. Lah tak ada pergi mana dengan laki-laki dengan bini-bini tak ada pergi mana. Jadi masa kita kerja dulu, kita sibuk sangat-sangat sehingga kita nak pergi mengaji pun mungkin hari Jumaat. Hari lain tak boleh. Lah mungkin ada di kalangan kita sudah pencen. Maka kita sudah tak perlu memikirkan kerja. Duit pun sudah ada, hak kita simpan masa kerja dulu masih ada. Hak dia dapat pencen lah pun masih ada. Bertambah lagi. Duit dalam bank tolak orang lain semua duit kita. Jadi duit dah ada, tak ada fikir cari duit lah. Oh, saya nak cari duit lagi. Anak dah habis besar-besar dah. Habis pencen, bawa teksi pula. Tak nampak di masjid. Pasal apa pakcik buat teksi? Duit hari tu banyak dah, nak bagi banyak lagi. Kena ada masa pergi masjid. Pasal apa pakcik buat teksi? Gaji dulu tak cukup, pencen dulu tak cukup, bini 4 anak 40. Tak apa, buat teksi. Pasal memang belanja tak cukup pun. Kalau belanja dah cukup, umur kita sudah pencen, maka peluang kita nak mengamalkan faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Faiza faraghta, apabila kamu menemui masa lapang, sibuk kamu dah habis dengan kerja dulu, fansab, maka berpenatlah kamu, bersungguhlah kamu di dalam mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kerja kamu mengisi pencen kamu hak berbaki dengan lebih daripada sebelum pencen. Masa duduk kerja dulu hanya pergi Jumaat saja. Lepas pencen ni peluang sembahyang 5 waktu berjemaah. Jangan lepas pencen kita sembahyang seorang juga macam kita tak pencen dulu. Masa kita tak pencen dulu, kita banyak pergi shopping. Supermarket mana tak nampak muka kita. Paksen muka kita. Central Square nampak muka kita. Long One tak nampak, Long One murah sikit. Kita pihak mahal-mahal. Tu masa kerja dulu. Lah kita nak shopping buat apa? Baju 3 hari lah. Lah kita dah fikir untuk shopping untuk masuk kubur pula. Membeli belah untuk belanja dalam kubur. Tak mana kita nak pergi bagi banyak? Masjid. Masjid Covid pula ustaz, nak pergi tak boleh. Lah boleh ada ruang, boleh pergi lagi Jumaat dah, boleh dah. Hari tu tak kata. Berapa bulan kita tak pergi masjid tu. Tapi lah masih lagi kurang juga orang pergi masjid. Masa PKP semua tak boleh pergi berhimpun. Bila buka PKP, hak pergi tanglin lebih banyak pada pergi masjid. Ada satu tulisan dia kata orang Arab hantar. Ditulis dia kata kaifa tukshaful qurbah anil ummah والذين يتمنون رجوعهم إلى المقاهي إلى الأسواق أكثر من الذين يتمنون رجوعهم إلى المساجد. Bagaimana masalah yang kita hadapi nak dihilangkan kerana orang-orang yang berangan-angan pulang ke pasar, ke tempat kedai kopi lebih ramai daripada orang yang berangan-angan untuk pulang ke masjid. Kena PKP mana tak boleh pergi. Bila buka PKP, habis supermarket banyak dah pergi masjid. Kalau surau tu sebelum PKP sembahyang subuh 2 orang, 3 orang, lepas PKP 2-3 orang tu juga. Tapi habis supermarket, tempat melancong banyak, buka-buka kata boleh, Langkawi berapa ramai orang pergi, hotel ramai. Kita tak salahkan, kerana mungkin yang pergi tu ada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia pergi supermarket sungguh. Dia tak pergi masjid dah. Dia pergi hotel sungguh. Tapi kesedaran kita orang Islam yang diberikan ujian dengan Covid, kemudian dilepaskan kita daripada duduk dalam rumah, boleh keluar pada rumah, tak mana kita pergi banyak. Aku dah boleh keluar pada rumah, dulu tak boleh keluar pada rumah. Aku tala pergi masjid hari Jumaat saja. Aku pergi market tiap hari. Pergi supermarket dalam seminggu lebih banyak daripada pergi masjid. Masjid hanya pergi hari Jumaat, sembahyang Jumaat.
Pergi supermarket 3 kali seminggu, sekali seminggu, 2 kali seminggu. Tak kira pasar tani lagi. Pasar lebih banyak daripada pergi masjid. Yang tu biar ke orang muda-muda yang tak mengaji. Kita yang mengaji kena bagi lebih tempat-tempat ibadat. Kena pergi masjid lebih banyak, pergi surau lebih banyak, pergi ke majlis zikir lebih banyak. Kerana Quran pesan kat kita yang kita mengaji, fa idza faraghta fansab. Bila kamu telah bertemu dengan masa lapang, selesai daripada kesibukan kamu, fansab, maka berpenat lelahlah kamu di dalam mengisi masa lapangmu itu dengan kebaikan, dengan mengaji, dengan berzikir, dengan duduk dalam masjid. Malas sembahyang sunat, malas berzikir, malas baca Quran, semua tak larat. Awak tak baca Quran ni duduk dalam masjid, penatlah ustaz. Dulu masa muda tak penat. Antu sembahyang sunat lagi tak larat, nak baca, nak bercakap pun puas tarik nafas ni. Nak sembahyang sunat lagi tak larat. Antu mai apa masjid? Mai beda lena. Lena apa sebab? Ustaz kata kalau main masjid lena dapat pahala, yang penting nak iktikaf. Saya iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala 4 jam dia lena. Lena pada luhur sampai asar. Bagus daripada duduk di rumah tak dapat pahala. Dah kita tak mampu dah. Yang penting kita masih boleh bergerak. Kau nak pergi masjid orang usung kita, tu kau teruk. Ni orang tak kena usung, kita boleh pergi sendiri. Cuma kita nak buat amal, kita malas. Nak baca Quran, mata tak nampak dah kelabu lah. Kalau baca pun, tunggu bulan puasa, tak puasa tak ada semangat lah. Orang lain pun tak baca. Maka kita masuk masjid, niat i'tikaf. Apa tak buat pun tak apa. Jaga sembahyang fardu sudah. Orang sembahyang luhur, sembahyang luhur. Orang sembahyang asar, sembahyang asar. Sembahyang sunat tak larat. Baca Quran, mata kelabu lah. Nak berzikir, segan. Tasbih jangan pegang. Duk pegang handphone ni, terlupa bawa tasbih. Main-main paksi, cek handphone tak bawa. Susah hati bila ustaz ni nak habis. Handphone aku sekali dah masuk 1000 WhatsApp kan. Tak bawa tasbih, relax ya. Pergi masjid gitu lah. Tertinggal tasbih, memang duk tinggal 4-5 tahun lah. Tapi tertinggal handphone di kelang kabut. Gelisah. Pasal tu, berapa banyak WhatsApp nak masuk. Jadi kalau kita nak tasbih pun segan, nak sembahyang sunat pun segan, nak baca Quran tak larat, tetapi peluang kita dapat pahala besar masih ada dengan niat iktikaf, duduk saja. Yang jadi masalah masjid tak mau pergi, tu yang berat. Pencen dah pun duduk pergi tang lain lagi. Duduk pergi kedai kopi lagi. Duk pi tengok bola di stadium lagi, umur dah 70, 65. Sedangkan umur kita yang berbakilah kita nak kambuh balik yang telah kita sia-siakan sebahagiannya 50 tahun yang lalu. 50 tahunlah kita kurang pergi masjid, kita kurang pergi mengaji, kita kurang berzikir, maka masa-masa yang berbaki masih ada. Mungkin hak mai minggu ni, minggu yang terakhir, minggu depan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan niat dan keazaman, kalau saya masih hidup, saya masih boleh berjalan, saya akan mai mengaji tiap-tiap minggu. Kita niat sedemikian. Saya tak akan berhenti mengaji lagi, saya boleh keluar rumah. Kalau tak boleh keluar rumah pun, saya mengaji di rumah. Boleh live daripada rumah. Tak mengaji, saya tak mau tinggal dah. Kerana dulu banyaklah saya duduk tuang tak mengaji. Maka dengan niat sedemikian, kita termasuk dalam hadis yang berbunyi, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman untuk melakukan kebaikan itu lebih baik daripada amalannya. Maka hasil daripada itu, Quran kata masuk syurga, khalidina fiha abada, kekal dalam syurga selama-lama. Pasal apa? Pasal kita niat, kalau saya kekal tak mati, saya akan buat ibadat sampai secara kekal. Kita hanya ibadat selama 60 tahun, 70 tahun. Tapi niat kita nak buat ibadat tidak ada kesudahan lagi tak mati, maka Allah balas selepas mati nikmat yang tidak ada kesudahan. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, niyatul kafir syarrun min amalihi.
niat orang kafir lebih berat dan lebih buruk daripada amalan dia. Amalan dia kufur kepada Allah 60 tahun, 70 tahun. Dia niat lagi, dia duduk hidup, dia nak kafir sampai bila-bila. Maka dia masuk neraka, kekal dia sampai bila-bila. Kekal, tidak ada kesudahan. Macam Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah. Imam Sya'rawi kata apa? Dia kata, kehidupan kita lagi ada lepas ni apa benda, maka kehidupan dan tahap itu tetap lekeh berbanding dengan hak lepas pada tu. Contoh kita sebagai janin duduk dalam perut mak kita. Lepas kita dilahirkan, kita jadi baby, jadi bayi. Bayi itu alamnya lebih luas daripada jadi janin. Alamnya hanya dalam perut mak dia. Lepas kita jadi bayi, kita naik jadi kanak-kanak. Kanak-kanak dia berjalan jauh pada bayi. Bayi orang kena dukung. Bayi orang kena dukung. Orang kena suap makanan. Budak-budak dia pergi makan sendiri. Dia boleh berjalan dah. Dia pergi makan sendiri. Bukan dekat makan sendiri, dia boleh main sendiri. Lagi orang tak kacau. Berah mak dia pergi cedok tahu. Boleh macam-macam. Umur 3-4 tahun. Mak kita waktu kita surau masjid, kita bebas berjalan. Orang sembahyang Isyak, habis sembahyang Isyak, sembahyang ba'diyah Isyak, Allahu Akbar, kita lalu. Sebelum dia sembahyang, dia kelak spek dia tak atas lantai. Pasal apa? Nak sembahyang susah, nak sujud spek jatuh. Keluar spek tak atas. Spek harga tengah 2,000. Tak tu. Dia pun sembahyang Isyak. Baru baca doa iftitah. Fatihah. Kita lalu. Umur 5 tahun. Lalu jumpa spek. Kita pegang, kita buat lari. Jumpa mainan baru, syok. Kita keluar. Keluar pergi ke pintu surau. Dia berhenti sembahyang, ligan kita. Saya tahu anak saya ambil spek orang tu. Baca Fatihah, baca surah dah, nak rokok dah. Main dengan budak, main ambil spek dia, keluar pada surau, ba'diyah apa ba'diyah. Likan, ambil balik spek. Pasal apa? Budak tu sangka mainan. Yang kawan hak semayang tak khusyuk dah. Kalau kupak habis, dia kepak spek aku mampu. Dah lah tengah 2,000. Pi ke tu. Masa kita umur 5-6 tahun, kita tahu makan, minum, qiyau dan sebagainya. Lepas tu kita masuk tadika. Tadika tu kita rasa tinggi dah sebab daripada kecil sampai masuk tadika tak pernah kena adik batak ABC. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Quran kata ketika Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa. Maka kita rasa bangga, hebatnya aku daripada seorang yang jahil bertukar jadi alim kerana hari ini hari pertama aku masuk tadika. Cikgu aku ajak A, B, C, 1, 2, 3, alif batak. Kita merasa kemah. Kenapa? Kerana aku sudah berpindah daripada bodoh kepada pandai. Daripada tak tahu apa kepada reti. Kita tak tahu bahawasanya lepas tadika masuk darjah 1 lebih hebat daripada tadika. Habis tadika, naik darjah 1. Ilmu kita semakin tinggi daripada tadika. Kita semakin hebat. Berarti tadika tu terlalu lekeh berbanding dengan darjah 1. Lepas darjah 1 naik darjah 2. Rupanya darjah 2 sakan lagi pada darjah 1. Sampai darjah 3, 4, 5, 6. Berarti darjah 6 lebih hebat daripada tadika. Lebih hebat daripada sebelum tadika. Lebih hebat daripada darjah 5. Habis sekolah rendah naik tingkatan 1. Rupanya tingkatan 1 lebih hebat daripada sekolah rendah. Daripada kanak-kanak kepada remaja. Daripada remaja kepada pemuda. Daripada pemuda sampai orang tua. Daripada orang tua lepas pada orang tua bangka. Semakin tinggi umur kita, semakin tinggi pengajian kita, kita nampak pengajian sebelum tu lekeh berbanding dengan kita berada sekarang. Semakin tinggi umur kita, kita nampak hak sebelum tu kurang dan hak kita duk ada tu lebih lagi. Kita umur orang tua, walaupun tenaga kita lemah, tapi pengalaman kita tidak boleh ditandingi oleh orang muda. Ilmu pengetahuan kita tidak boleh ditandingi oleh orang muda. Hak masuk sekolah menengah, rasa hebat dah. Pi tingkatan 6, tinggi pada tingkatan 5. Hak naik universiti lah sakan lagi pada
sekolah rendah, sekolah menengah. Hak buat BA lebih daripada yang tak ada BA, hak MA lebih daripada BA, hak PhD lebih daripada MA. Hak doktor saja, hak profesor baik daripada doktor lagi. Jadi semakin tinggi pengajian kita, apa yang kita tinggalkan sebelum tu lekeh dan rendah berbanding dengan kita yang semakin tinggi. Umur kita pun begitu. Apabila kita duduk dalam kanak-kanak lebih pada bayi. Bila kita duduk dalam remaja lebih pada kanak-kanak. Bila kita duduk dalam pemuda lebih pada remaja. Bila kita jadi orang tua umur 40 ke atas lebih pada sebelum umur 40. Bila kita umur 70 lebih pada umur 60. Selagi kita ada lepas ni apa benar, lepas ni apa benar, hak la ni kadang-kadang lekeh berbanding hak lepas ni. Selagi duk ada lepas ni apa, berarti masa kita duk tu tak dianggap terlalu hebat. Hak hebat, hak tak ada lepas ni apa? Apa dia? Akhirat. Mati ya, tak ada lah. Akhirat tu, tak boleh patah balik lah. Tak ada apa dah. Berarti kalau kita berjaya di akhirat, itulah kejayaan yang sebenar. Kerana lepas tu tak ada apa lah. Lagi kita duk ada lepas ni apa? Tetap benda tu tak kekal, benda tu sementara. Itulah yang Allah firmankan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Al-ghurur maknanya menyebabkan ramai orang tertipu. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama, kesenangan yang sementara. Bila dia benar sementara, kita berasa kekal, kita cari cara kekal, kita sudah tertipu dengan dunia. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang palsu. Kesenangan yang banyak orang tertipu dengan kesenangan itu. Kesenangan yang sementara, yang setengah orang berasa macam kekal. Peace menega pasal malam sampai tak malam maghrib. Pasal dia berasa duit dia menega tu mengibatkan dia kekal atas muka bumi. Sedangkan dia nak mati. Cari rezeki sampai terima rasuah. Pergi kerja sampai tak tutup aurat. Kerana dia berasa kerja aku ni boleh menyebabkan aku kekal tak mati-mati dah. Kalau dia fikir mati, dia akan tutup aurat di tempat kerja. Dia akan jauhi rasuah. Dia akan jauhi benda haram. Kerana apa? Kerana ni benda sementara, aku mesti tinggal. Dan Quran kata yang dibaca oleh tuk imam atas kubur ketika baca talqin ayat dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup bernyawa akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati, hanya sahaja kamu diberikan balasan pada hari kiamat secara sempurna. Buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Diberikan balasan secara lengkap, tidak ada satu yang ditinggalkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil tengah mana pun Allah lihat dan Allah balas, tak kira baik tak kira jahat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati, hanya sahaja kamu diberikan balasan secara lengkap pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya. Hak tu yang berjaya betul. Berjaya darjah 1 naik darjah 2 tak betul lagi. Walaupun kerana itu sementara. Berjaya ada sekolah rendah naik sekolah menengah, sementara. Berjaya sekolah menengah naik universiti, sementara. Berjaya terima bendang pak dia, kemudian dia buat bendang pak dia dulu, arwah pak dia dulu buat bendang serlong 20 gundi, dia buat bendang serlong 23 gundi. Dia lebih berjaya pada pak dia. Pak dia tekat 20, dia 23, lebih 3 gundi. Kejayaan yang sementara. Berjaya menega, untung. Dulu buka kedai runcit tak apa laku, lah laku. Pasal jual emas sekali, emas mahal lah ni. Dia menega lah duit banyak pada dulu masa menega, orang lain menega dulu. Dia berjaya sementara. Berjaya dalam pengajian, berjaya dalam cari rezeki, berjaya bela anak bini, berjaya beli kereta, berjaya beli rumah, berjaya beli tanah, berjaya himpun duit dalam bank. Tu kejayaan yang sementara yang kita akan tinggal semua tu. Kejayaan yang sebenar boleh masuk syurga jauh daripada api neraka. Hak tu tak ada selepas ni apa? Hak tu yang paling mahal.
Sebab tu Quran kata walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kamu daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itu tempat kehidupan yang sebenar kalau kamu tahu. Maka almarhum Syekh Syarawi rahimahullah dia kata apa? Lagi duk ada lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Hak lepas ni tu tak sehebat. Kenapa? Kerana lepas dia ada lebih hebat daripada dia. Lepas pada umur 5 tahun akan ada 6 tahun. Lepas 6 tahun ada 7 tahun. Lepas 7 tahun ada 70 tahun. Lepas 70 tahun sampai ada 100 tahun. Belum tentu. Maka hak lepas 70 tahun, hak tu yang paling hebat. Kenapa? Kerana hak tu khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Maka beruntunglah orang yang memproses anugerah Allah kepada dia sewaktu dia hidup di dunia untuk dia jadikan tiket bekalan ke arah tempat yang kekal itu. Masa hidup di dunia Allah lantik dia jadi wakil rakyat. Allah lantik dia jadi menteri besar. Allah lantik dia jadi Perdana Menteri. Allah lantik dia jadi ahli perniagaan. Allah lantik dia jadi doktor. Allah lantik dia jadi tukang kebun. Allah lantik dia jadi tukang sapu sampah. Sebarang jawatan hak kita pegang, yang kadang-kadang kita berhenti awal, kadang-kadang kita pencen lepas tu, kadang-kadang orang turun kita. Kerja cikgu, pencen berhenti. Kerja kilang, berhenti awal. Tak mau kerja lah, nak menega pula. Kerja askar, berhenti umur 40. Kerja cikgu, berhenti umur 60. Kerja wakil rakyat, satu pengai orang berjatuh dah. Kalau tak jatuh, nak sambung lagi pengai kedua. Jadi sebarang kerja tu kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita gunakan kerja itu untuk mencari keredaan Allah, ajak orang patuh ajaran Allah, yang tu gaji kita dapat, pangkat kita dapat, dalam masa sama pahala kita dapat. Allah sebut dalam Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kedudukan atas muka bumi, kedudukan itu macam-macam. Kedudukan sebagai askar, kedudukan sebagai polis, kedudukan sebagai wakil rakyat, kedudukan sebagai cikgu, kedudukan sebagai penoreh getah, kedudukan sebagai nelayan. Apa-apa yang Allah letak kita di situ, kita lakukan 4-5 perkara tersebut. Lepas pada tu, aqamus salah, dirikan semayang. Allah bagi sikit jawatan jadi nelayan, tak semayang dalam laut dah. Allah bagi sikit nak kerja menega pasal malam, maghrib dia tuang lah. Mayang tak mau dah. Allah bagi kerja kilang, waktu rehat nak ke Jumaat. Kilang kata rehat untuk semayang Jumaat, dia tak semayang Jumaat, dia rehat betul. Orang bawa naik bas pergi kilang, pergi masjid untuk semayang Jumaat, dia bersembang tepi masjid. Habis waktu semayang, dia naik bas patah balik kilang. Nombor 1, sebahagian orang sudah kecundang. Allah bagi bola sebiji, bola dalam stadium. Sekerat stadium tak main maghrib dengan Isya duk tengok bola. Allah yang izin dia tengok bola. Allah yang izin dia pegang jawatan. Yang Allah Ta'ala boleh ambil balik jawatan itu dan pisahkan dia dengan jawatan itu dengan hanya kun fayakun. Habang malaikat ambil nyawa dia lah ni, pisah terus dengan kedudukan yang Allah bagi. Kemarin siapa meninggal kemarin ni? Pengarah JAKIM. Allah yarhamuh. Mati sebagai pengarah JAKIM. Alhamdulillah, sebagai orang bawa agama. Tak ada pencen mati. Segala kedudukan yang kita miliki, tak kira kita tu wakil rakyat kah? Kita tu cikgu kah? Kita tu pegawai kah? Kalau Allah suruh malaikat maut ambil nyawa kita, berpisahlah kita dengan kedudukan itu. Maka kedudukan yang kita sedang miliki itu, apakah kita isi dengan kata ayat tadi? Ayat tadi kata, kalau aku bagi kedudukan atas muka bumi, aku bagi hang hidup atas muka bumi, aku bagi jawatan kat atas muka bumi, hang duduk tempat ni, aqamus salah, dirikan semayang, wa atawuz zakah, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, kempen diri kamu dan orang lain untuk buat baik banyak-banyak, wa nahaw 'anil munkar, larang daripada munkar diri kamu dan orang lain, walillahi 'aqibatul umur. Yang kelima, kamu kena sedar, semua perkara yang kamu terlibat itu Allah akan balas balik. Akibat segala urusan itu Allah akan bagi. Akibat kamu semayang, hasil daripada semayang kamu dapat pahala, dapat syurga. Hasil akibat kamu tuang semayang, tak semayang, dapat dosa, masuk neraka.
Allah Ta'ala sebut, aku akan balas segala umur, segala urusan yang kamu lakukan. Siapa pun dengan jawatan dia, dengan kedudukan dia, dengan kelebihan dia, dia isi 5 perkara itu dalam hidup dia, dia akan berjaya di tempat yang tidak ada selepas itu apa benar, iaitu akhirat. 5 perkara apa dia? Dirikan sembahyang, keluarkan zakat, suruh kepada ma'ruf, larang daripada mungkar, dan kena yakin bahawasanya segala yang kita buat daripada kita balik sampai masuk kubur, akibatul umur, balasan dia dibalas oleh Allah. Saya bercakap, Allah balas cakapan saya. Saya dengar, Allah balas pendengaran saya. Kalau cakap saya baik, Allah balas baik. Kalau cakap saya tipu, mohong, dosa, Allah balas cara dosa. Mengingati balasan Allah di akhirat menyebabkan kita perbetui daripada celik mata sampai pejam mata. Perbetui dalam kerja buat kita, perbetui dalam bela anak bini kita, perbetui dalam cari rezeki kita, perbetui dalam politik kita, perbetui dalam melantik pemimpin, perbetui ketika menjadi pemimpin. Semua kena perbetui untuk mendapat walillahi aqibatul umur, balasan yang baik daripada Allah. Baru kita tak menyeleweng. Oh, kita kadang-kadang lupa tu. Kita dituntut patah balik, beristighfar dan bertaubat, memperbetulkan kesalahan kita. Jadi Allah Ta'ala sebut, aku bagi kedudukan, hampa kena isi kedudukan itu dengan 4-5 perkara itu. Jangan dapat kedudukan, lupa nak dirikan sembahyang, lupa nak mengeluarkan zakat, lupa nak ajak kepada ma'ruf, melarang daripada mungkar. Baru kita masuk dalam orang yang usaha duduk dalam melakukan kebaikan. Orang yang duduk dalam kebaikan, kekasih Allah. Dalam Quran kata, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Muhsinin sama ada buat baik, ataupun muhsinin orang yang bersifat al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak sampai peringkat seolah-olah nampak Allah dengan hati kamu, paling kurang kamu kena yakin Allah sentiasa nampak kamu. Orang yang boleh berasa Allah sentiasa nampak dia, dia tak berani buat yang Allah larang. Kalau dia terlanjur buat, dia cepat bertaubat. Orang ni kekasih Allah. Karena Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang bersifat ihsan, orang yang buat baik. Di ayat itu disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam, yang disebut oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah itu maha baik, cinta kepada kebaikan. Itu ayat pertama yang menceritakan sifat yang mulia yang kita kena cari. Betul kalau kita hidup atas muka bumi jadi kekasih Allah. Betul kalau kita mati sebagai kekasih Allah. Betul kalau kita masuk kubur sebagai kekasih Allah, walaupun kekasih kita, bini kita, anak kita, tuang tinggal kita dalam kubur seorang-seorang. Kita tidak akan derita, kita tidak akan sedih, kita akan terhibur dan gembira kerana kita duduk dalam kubur sebagai kekasih Allah. Ada satu kitab, saya kira nak terjemah kitab tu, tapi tebal sangat. 700 muka surat. Cerita tentang sifat-sifat kekasih Allah dan orang-orang yang Allah kasih. 700 muka. Saya baca, minta berhenti. Banyak sangat. Baca, tanda, terlena aku tu. Di antara orang yang Allah kasih, al-muhsinin. Orang yang berbuat baik. Itu satu. Yang kedua, Allah kasih orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa maksudnya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang yang suka isi hidup dia siang malam dengan melaksanakan yang Allah suruh, meninggalkan yang Allah larang, orang tu orang bertakwa. Allah cinta kepada orang bertakwa. 2. Yang ketiga, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Bertawakal maksudnya kita berusaha dengan cara yang betul, usaha kita tidak haram, dalam masa yang sama hati kita berserah dan bergantung serta berharap kepada Allah. Orang tu nama orang bertawakal. Kalau pelajar, dia baca buku, dia pergi sekolah, dia masuk tuition, dia buat ringkasan, dia buat nota, dia pulun mengaji sungguh-sungguh, hati dia berdoa dan mengharap pada Allah. Dengan usaha serta doa, dia sudah bertawakal. Kalau harap doa saja, buat ayat Yasin, habis ayat terang hati, jampi di pensil, jampi di pemadam,
Sekolah tuang. Tuang sehari, tumpah sehari, tuang sehari, tumpah sehari. Sekolah 4 hari, 5 hari seminggu, dia pergi 2 hari, 3 hari dia tuang. Minggu depan kita juga. Tuition lagi, jangan harap lagi tak pergi. Lepas tu duduk doa. Panggil orang satu stadium buat semayang hajat, nak pergi lulus Parisa. Pergi sekolah tak pergi. Maka dia bukan bertawakal. Tawakal dia kena himpun dua. Zahir kita bekerja, zahir kita berusaha, hati kita berserah bergantung pada Allah. Dua sifat ni Allah sayang. Dan tawakal ini kita baca ketika nak keluar rumah, kita baca ketika nak masuk rumah. Supaya di luar kita Allah pelihara, dalam rumah Allah pelihara, di sebarang tempat. Nak keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ringkas. Apa yang kita dapat bila kita nak keluar rumah baca ayat itu, doa itu? Kufita wa wuqita wa hudita. Dikatakan kepada kita, engkau telah dicukupkan keperluan, engkau telah dipelihara, engkau telah diberi hidayah petunjuk. Dan syaitan bercakap sama-sama syaitan, kaifa laka birajulin, lagu mana kamu nak merosakkan seseorang yang telah dijamin kecukupan keperluan dia oleh Allah, pemeliharaan oleh Allah, petunjuk oleh Allah. 4 anugerah Rasulullah SAW sebut dapat kat kita nak keluar rumah baca zikir tadi. Zikir tu ada dalam buku azkar, doa apa yang saya tulis. Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Panjang tu saja. Anak kita nak pergi sekolah suruh baca, kita nak keluar rumah pergi mana-mana baca. Nak masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Nak masuk rumah ada perkataan tawakal. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau khairal maulij, sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Jadi doa yang kedua, doa keluar rumah, doa pertama masuk rumah. Dua-dua ada perkataan tawakal. Kalau kita rajin lagi, kita baca pagi 7 kali, petang 7 kali zikir yang mempunyai tawakal. Pagi 7 kali, petang 7 kali zikir itu. Apa dia zikir dia? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah tu sebagai Tuhan bagiku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada Tuhan melainkan hanya Engkau. Hasbi Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Wa huwa rabbul arshil azim, dan Dialah Tuhan kepada arasy yang mulia. Hadis tu tuan-tuan buka Ustaz. Muka surat berapa? 108. Hak saya baca Ustaz 107. Muka surat 107, doa keluar rumah. Siapa baca doa itu bawah sekali. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ataupun wala haula wala quwwata illa billah, dapat 4 perkara. Dapat petunjuk, dapat kecukupan dalam keperluan, dapat pemeliharaan, dan syaitan menjauhi kita. Tu nak keluar rumah. Hak dalam rumah, hak nak baca pagi petang. Hak pagi petang muka surat 108. Pagi 7 kali, petang 7 kali. Barang siapa yang membaca di pagi dan petang hari, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 kali, nescaya Allah mencukupkan apa yang dia rasa ingin, apa yang dia rasa runsing, apa yang dia rasa susah nak dapat, Allah permudahkan dia dan mempercukupkan keperluan. Dia rasa rezeki dia payah dapat,
Allah bantu. Syarat dia amal sehari 14 kali. Pagi 7, petang 7. Muka surat 108. Baik, tu yang ketiga. Kira apa? Sampai 10 lambat 10.30. Baik. Tak boleh je lama-lama, sejam tu kira lama tu. Baik, yang ketiga apa? Yang pertama, Allah cinta muhsinin, orang yang berbuat baik. Yang kedua, Allah cinta muttaqin, orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah cinta al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Yang keempat, orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Ada kitab tajuk Uddatus Sabirin, bekalan bagi orang yang sabar. Satu buah. Bab sabar jadi bincang. 4. Yang kelima, Allah cinta kepada orang yang bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ayatnya. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersifat adil, tidak zalim. 5. Yang keenam, Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat dan suka menyucikan. Dalam surah Al-Baqarah kalau tak silap, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. 6. Yang ketujuh, Allah cinta kepada orang-orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka ikut sunnah Nabi SAW, Allah cinta. Berdasarkan janji Allah dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah aku, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu, Allah akan cinta kat kamu. Berapa? 7. 7. Yang ke-8, Allah cinta kepada orang yang merendah diri kepada orang beriman. Tegas kepada orang kafir. Berjuang pada jalan Allah. Tidak takut kepada cercaan orang-orang yang mencerca. 4 sifat tu. Itu yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 ayat 54 surah Al-Maidah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Itu sifat orang yang Allah kasih. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada kaum itu juga cinta kepada Allah. Saling mencintai antara Allah dengan hambanya. Macam mana sifat yang Allah cinta itu? Adillatin 'alal mu'minin, merendah diri kepada orang yang beriman. Tak takabur, tak belagak, tak sombong, tak angkuh, tak ego depan orang yang beriman. Sama-sama Islam, dia rendah diri, bukan dia belagak. Orang dia tinggi diri. Tinggi diri Allah benci, rendah diri Allah sayang. A'izzatin 'alal kafirin, merasa tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang pada jalan Allah. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laimin, mereka tidak takut kepada cercaan orang yang mencerca. Bila kita nak buat baik, mesti ada orang yang jahat tak suka dengan kita, dia akan cerca kita. Dia kutuk kita cara depan, dia kutuk kita dalam Facebook, dia kutuk kita dalam grup WhatsApp, dia kutuk kita di kedai kopi. Pasal apa? Pasal kita buat baik, dia buat jahat. Maka tak heran alim ulama yang menegakkan kebenaran dikutuk dalam Facebook hari-hari. Kutuk dalam grup WhatsApp. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sebut, orang yang nak berjuang jalan Allah, mesti ada orang kaki kutuk dia. Cuma orang kutuk tu, kalau dia sedar diri dia bukan Tok Guru, dia pergi kutuk Tok Guru, dia silap. Tok Guru baca Quran 30 juzuk faham dengan tafsir Qurtubi apa semua. Kita inna a'tainakal kautsar, tajwid pun tak betul, tambah nak faham.
Surah paling pendek kita tak lepas. Baru Iqra' 6 yang kita boleh baca. Kita anggap kita lebih hebat pada Tok Guru dalam Facebook. Silap besar. Dan Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, siapa yang memerangi orang dekat dengan Allah, Allah dan perangi dia. Dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang menentang wali aku isytiharkan, aku tentang dia. Siapa lawan orang dekat dengan aku. Dekat dengan Allah, orang yang al-ulama warasatul anbiya. Lebih dekat pada kita yang jahil. Baik, tu berapa lah? 8. Yang ke-9, Allah cinta kepada orang yang berjuang pada jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang pada jalan Allah saffan, secara baris, satu barisan yang betul, seperti sebuah bangunan. Ka'annahum bunyanun marsus. Tu yang ke-9. Yang ke-10. Bagi banyak-banyak saya pun tak kerti nak abang. Tuan-tuan pun tak nak ingat. 10 juga. Yang ke-10, Allah cinta kepada orang rajin pergi masjid. Bila pergi masjid, bukan sahaja dia pergi semayang, tapi dia mengaji, dia beribadat. Dia isi masjid dengan kebaikan. Quran kata apa? Dalam surah An-Nur, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, dalamnya, padanya, pada masjid, rijalun, sekumpulan manusia, yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka bersuci di situ. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah cinta kepada orang yang bersuci. Allah cinta kepada orang yang suci. Kita berlepas ambil semayang, kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kita doa masuk dalam golongan orang yang Allah cinta. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku di kalangan orang yang banyak bertaubat. Tadi kita baca ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya di kalangan orang yang suci. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan saya di kalangan hamba-hamba Engkau yang baik-baik. Jadi Allah cinta kepada orang yang pergi masjid untuk bersuci. Yang pertama, dia suci daripada hadas besar, hadas kecil. Nah, semayang kena ada wuduk, tak ada wuduk semayang dia tak sah. Suci daripada najis, suci daripada hadas. Yang kedua bila dia buat ibadat, suci daripada dosa. Kita semayang fardu, semayang sunat, dosa kita gugur. Wuduk kita ambil, dosa kita gugur. Kita istighfar dan bertaubat, dosa besar pula gugur. Menyucikan dosa besar, dosa kecil di masjid. Yang ketiga, suci daripada jahil. Bila kita mengaji dalam masjid, orang mengajar kita bab tauhid, kita jahil bab tauhid, hilang. Maka akidah kita akidah yang suci, kerana kita mengaji tauhid ahli sunnah wal jamaah. Menyucikan daripada kejahilan dengan menuntut ilmu di masjid. Menyuci daripada ibadah yang salah. Bila kita belajar sah batal wuduk macam ni, sah batal semayang lagu ni, saya jaga supaya wuduk saya tak batal, semayang saya tak batal. Maka kita menyucikan ibadah kita daripada rosak, menyucikan kejahilan kita daripada ibadah dengan cahaya ilmu. Menyucikan akhlak kita yang buruk dengan kita mengaji ilmu tasawuf dalam masjid. Dan kita belajar amal ilmu tasawuf dalam masjid. Maka kita termasuk di kalangan orang yang Allah cinta, kerana kita pergi masjid untuk menyucikan dosa, menyucikan akidah yang salah, menyucikan ibadah yang salah, menyucikan akhlak yang buruk, menyucikan kelalaian dengan berzikir, menyucikan dosa maksiat dengan buat taat. Maka penyucian berlaku. Lagi banyak kita pergi masjid, lagi banyak kita mengaji ibadat zikir dalam masjid, lagi banyak suci yang kita dapat. 10 ayat itu menceritakan sifat-sifat Allah cinta. Tu tak pergi ke hadis lagi. Hadis lagi banyak, masa tidak mengizinkan, itu lain kali pula. Jadi kita habis doa kita tadi. Baca tak ada habis, balik dia kata ustaz ni ngajak sekarang, tuang. Kita habis dulu doa tadi. Abu'u laka bi ni'matika alayya, daku mengaku kepada engkau dengan nikmat yang kau bagi kepada saya. Wa abu'u, dan daku mengaku laka bagimu, bidzambi, dengan dosa saya.
Saya mengaku segala nikmat engkau bagi, saya dapat daripada engkau. Dan saya mengaku sebelum ni saya pernah buat dosa. Bila kita mengaku kita pernah buat dosa, maka kita minta ampun. Faghfirli, maka ampunlah bagiku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada yang mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya engkau. Siapa baca Sayyidul Istighfar pagi hari, mati sebelum maghrib, masuk syurga. Siapa baca Sayyidul Istighfar di petang hari, mati sebelum subuh, masuk syurga. Ni hadis dia. Jadi petang hari mungkin lepas asar, mungkin lepas maghrib, mungkin lepas isya, mungkin sebelum tidur. Yang penting sehari sekali. Sepetang sekali. Pagi mungkin sebelum subuh, mungkin lepas subuh, mungkin lepas terbit matahari, mungkin 10 pagi, mungkin sekarang lagi tak masuk lohor, nama pagi. Daripada lohor lagi tak masuk, daripada lohor sampai kepada tengah malam, nama dia petang. Jadi daripada zuhur lagi sampai pukul 12 tengah malam, nama dia petang. Daripada 12 tengah malam sampai kepada lohor, nama dia pagi. Mana-mana waktu kita baca, pagi sekali, petang sekali. Jadi elok kita baca pagi lepas subuh, malam lepas maghrib. Contohnya, mati bila-bila masa, masuk syurga. Ni janji dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nombor hadis ada depan mata kita. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari dengan penuh yakin, lalu ia mati pada siang hari itu sebelum petang, ini sebelum maghrib, maka dia termasuk ahli syurga. Dan barang siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar di malam hari dengan penuh yakin, lalu dia mati sebelum pagi, sebelum bang subuh, nescaya dia termasuk ahli syurga. Jadi tawaran kita nak masuk syurga, sehari 2 kali baca, pagi sekali, petang sekali. Di samping kita baca ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu, di samping kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maghrib, 7 kali lepas subuh, semuanya itu menawarkan kita masuk syurga bila-bila kita mati. Jadi 3 amalan ni tuan-tuan jangan tinggal. Ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Masa tidur jangan tinggal. Sehari 6 kali baca ayat kursi. Siapa baca ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu, mati bila-bila masa masuk syurga. Jadi kita baca lepas subuh tadi, kita mati sebelum lohor, masuk syurga. Baca lepas lohor, mati sebelum asar. Baca lepas asar, mati sebelum maghrib. Baca lepas maghrib, mati sebelum isya. Baca lepas isya, mati sebelum subuh. Maka sehari 5 kali baca 5 ayat kursi mengiringi sembahyang 5 waktu, dia mati bila-bila masa. Allah janjikan masuk syurga melalui lidah Nabi SAW. Man kharaja ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Siapa baca ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu setiap-tiap hari, mati masuk syurga. Itu hadis dia. Yang kedua, Allahumma ajirni minan nar. Siapa baca 7 kali lepas maghrib, dia mati sebelum subuh, dijauhkan daripada api neraka. Barang siapa yang baca lepas subuh 7 kali, mati sebelum maghrib, dijauhkan daripada api neraka, masuk syurga juga. Itu yang kedua. Yang kedua kita baca kira itu. Tuan-tuan ambil gambar, sebar dalam grup WhatsApp. Hari ni pengaji Pak Si semua boleh masuk syurga. Jangan kita simpan, kita seorang, bagi kat orang lain sama. Iaitu membaca doa Allahumma ajirni minan nar, muka surat 96. Ayat kursi tu saya tak tulis kat sini. Ayat kursi tu dalam kitab lain. Tak ada sini. Muka surat 96, saya baca Ustaz. Muka surat 96 atas. Jika dibaca 7 kali lepas maghrib, Allahumma ajirni minan nar, lalu dia mati sebelum subuh, dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Dan jika dibaca selepas subuh, dia mati sebelum maghrib, dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Jadi kita amal sehari 14 kali ni. Lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali. Mati bila-bila masa, jauh daripada api neraka. Muka surat 96. Yang ni kita tambah yang ketiga, muka surat 162, Sayyidul Istighfar, juga pagi dan petang. Sekali pagi, sekali petang. Kelebihan dia dijanjikan dalam hadis Bukhari. Yang tadi hadis Abu Daud. Yang kelebihan Allahumma ajirni minan nar, hadis Abu Daud. 7 pagi, 7 petang. 7 lepas maghrib, 7 lepas subuh. Jadi mudah-mudahan kita boleh amalkan yang kita mengaji hari ini. Yang ke-21 kita sambung dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.